Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab 1, iaitu buku ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. Ini dalam bab 1 kita mukadimah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Islam telah memulia dan menaikkan darjat wanita setelah agama dan bangsa lain di muka bumi ini menghina dan meletakkan wanita sebagai hamba kepada nafsu dan sumber mencari harta dengan menggadaikan maruah dan akhlak mereka. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, masyarakat jahiliyah mensifatkan kedudukan wanita cuma sebagai tempat pemuas nafsu seks, dijadikan barang dagangan dan dijual sebagai hamba. Anak-anak perempuan yang baru dilahirkan dianggap sebagai petanda sial kerana dianggap sebagai satu kelahiran yang tidak memberi apa-apa kecuali untuk dijadikan alat pemuas nafsu. Cara Islam memulia dan menaikkan darjat wanita bukan seperti yang diperjuangkan oleh para pejuang pembebasan wanita, yakni women liberation, tetapi ia menuntut persamaan hak dalam jawatan, gaji sama dengan lelaki, hak kebebasan bergerak di luar rumah dan meninggalkan tugas asas mendidik anak dan melayani suami dan lain-lain yang umumnya boleh menjatuhkan maruah wanita itu sendiri. Tapi Islam memuliakan darjat wanita ialah dengan cara mengawal dan menjaga maruah mereka, meringankan beban tugas, meringankan bebanan perasaan dan lain-lain. Sementara kedudukan di akhirat, mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga, iaitu dengan hanya melakukan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, menjaga maruah, hanya dengan amalan yang sedikit dan ringan itu Allah menjamin mereka dapat masuk syurga mengikut pintu mana-mana yang mereka suka. Bila kaum wanita menjaga maruah dan berakhlak, maka di situlah terletak nilai dan ketinggian darjat dan mereka menjadi golongan yang menyenangkan hati suami dan keluarga serta harapan masyarakat dan generasi muka. Tapi jika akhlak mereka rosak, menyebabkan suami, anak-anak dan rumah tangga serta masyarakat turut rosak dan porak-poranda. Tetapi tepat sekali seperti kata hukama, wanita adalah tiang atau tonggak negara. Jika mereka rosak, maka rosaklah negara, dan jika mereka baik, maka baiklah pula sesebuah negara dan bangsa. Kecerdikan seorang wanita tidak hanya dinilai pada kepintaran akal lantaran berpendidikan tinggi. Sementara kecantikan pula tidak hanya dinilai pada wajah cantik dan pada persolekan, tetapi kecerdikan nilai pada kecerdikan hati, dan kecantikan pula dinilai pada kecantikan akhlak. Bila wanita memiliki sifat cerdik hati dan cantik akhlak, barulah mereka dianggap sebagai wanita solehah yang menjadi sumber kebahagiaan dunia bagi suami, keluarga dan masyarakat. Sabda Rasulullah SAW maksudnya, dunia merupakan satu keseronokan, kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaik-baiknya keseronokan, iaitu kenikmatan dan kebahagiaan, ialah wanita solehah. Riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW lagi, maksudnya 4 perkara yang menjadikan seorang itu merasa bahagia: isteri solehah, anak-anak yang baik dan taat, dapat bergaul dengan para solehin, ulama, amidin, dan mendapat rezeki halal di tempat tinggalnya, di tempat ia tinggal. Riwayat Ad-Dailami dan Saidina Ali Khouch. Rasulullah SAW bersabda selanjutnya, maksudnya sebaik-baik wanita, yakni isteri, ialah apabila engkau memandangnya menyenangkan hati jika diperintah
ditaat dan jika ditinggalkan di rumah ia menjaga maruah dirinya dan hartanya. Riwayat An-Nasa'i. Itulah hakikat dan nilai wanita sebenar yang menjadi pilihan lelaki yang diperlukan oleh masyarakat. Nilai mereka terletak pada iman yang tertanam di dalam jiwa dan akhlak mulia yang menjadikan pakaian perhiasan diri mereka. Fitrah semula jadi manusia suka kepada orang yang cerdik dan berakhlak cantik. Tetapi berapa ramai di antara kita yang berusaha untuk mendidik generasi wanita agar menjadi golongan yang cerdik hati dan cantik akhlak. Islam saja agama yang menyediakan kaedah dan cara pendidikan yang mampu membentuk watak umatnya menjadi cerdik hati dan cerdik akhlak. Kaedahnya telah dibuktikan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Kaedah dan cara pendidikan itu ialah yang pertama, mendidik dan memimpin dengan panduan dan peraturan serta kawalan. Yang kedua, mengawal panca indera daripada terlibat dengan perkara-perkara maksiat kerana panca indera yang tidak dikawal boleh memburukkan dan merosakkan jiwa sekaligus merosakkan iman. Yang ketiga, mengawal perkara-perkara yang menjadi perantaraan ke arah jalan maksiat seperti membatas pergaulan bebas, mengawal lidah, mengawal pandangan dan lain-lain. Yang keempat, mendidik dan mengawal nafsu syahwat agar tidak terlalu cenderung kepada kejahatan dan dapat dialihkan kepada perkara-perkara yang diharuskan syariat. Bertolak daripada kaedah itulah nilai seorang wanita itu menjadi tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia. Ia akan menjadi seseorang yang terkenal di langit walaupun di dunia tidak terkenal kerana tidak pernah muncul di tengah masyarakat dalam keadaan wajah dan aurat terdedah serta dengan alat persolekan yang menyerupai wanita jahiliah yang mengejar glamour dan pelbagai gelaran lagi. Wanita solehah menjadikan rumah sebagai stesen atau markas perjuangan hidupnya. Mereka melancarkan strategi perjuangan ke tengah masyarakat secara menghantar tokoh-tokoh pejuang yang dididik sendiri dari dalam rumah, iaitu terdiri daripada anak-anak dan suami mereka. Mereka juga diberi kelonggaran dalam beberapa segi dalam Islam. Kelonggaran itu adalah sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka selaku golongan yang lemah fizikal dan akal. Allah juga tidak membebankan mereka dengan tugas berat di luar rumah. Cukuplah bagi lelaki yang melakukannya. Mereka diletakkan di dalam rumah sebagai permaisuri. Walaupun kecantikan wanita solehah itu dinilai daripada kecantikan fizik persolekan, tetapi tugas menyolek diri diambil kira juga dianggap tidak perlu. Lebih-lebih lagi untuk tujuan menyenangkan dan melayani suami dengan cara yang tidak melampaui batas. Itulah kedudukan peranan wanita dalam masyarakat pada pandangan Islam. Sesungguhnya mulianya seorang wanita itu bukan kerana banyak membuat jasa dan terkenal di seluruh dunia, tetapi kerana ia bersifat lemah lembut dan penyayang serta menjaga maruah dirinya dan berjasa kepada suami dan anak-anak. Juga mulia mereka bukan kerana pintar akalnya, menghasilkan pelbagai teori dan falsafah serta menjadi perancang dan pencatur dunia, tetapi mulianya mereka kerana menjadi golongan yang taat dan menyenangkan serta meredakan hati suami. Bahaganya mereka bukan kerana rupa cantik dan pandai bersolek, tetapi kerana kecantikan dan keindahan akhlak mereka. Demikianlah kedudukan wanita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi Islam. Ia berkait rapat dengan kedudukannya di sisi suaminya dalam rumah tangga dan dalam masyarakat serta alam sejagat seluruhnya. InsyaAllah kita akan sambung kepada bab yang seterusnya dan berjumpa lagi dengan dalam next saya punya video. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bab 9 kali ini, iaitu kisah suri teladan wanita tercerdik dan tercantik di dunia. Saya petik daripada buku ni. Ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. Okay. Wanita yang bijaksana ialah wanita yang dididik dengan iman dan takwa, akan memberi kebaikan kepada seluruh isi alam. Mereka mengenal fitrah, peranan dan hak, dan kemudiannya meletakkan diri pada tempat yang betul. Oleh kerana itu, mereka mendapat kemuliaan dan terpelihara maruahnya. Sejarah memaparkan wanita-wanita solehah di zaman salafus soleh adalah wanita yang aman dari fitnah dan kemusnahan. Walaupun mereka bergelanggang di tengah masyarakat kerana kekuatannya terletak pada menjaga syariat. Mereka amat menjaga syariat walaupun mereka bergerak di tengah masyarakat. Mereka tetap dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita-wanita cerdik dan pintar. Kita akan kupas perbahaskan tentang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sumbangan besar Siti Khadijah terhadap perjuangan Islam ialah ketika beliau mengucapkan satu kalimat yang dapat menenangkan hati Rasulullah di waktu baginda dilanda cemas dan bimbang. Kalimat itu amat besar artinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, masakan Allah hendak mempersia-siakan Tuan, sedangkan Tuan adalah orang yang baik. Luahan kalimat ini benar-benar keluar dari lidah seorang wanita yang berjiwa besar. Inilah Siti Khadijah. Beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih muda daripadanya, yang terlalu miskin darinya. Tetapi semuanya tidak menjadikan dirinya ego, malah merendahkan diri dan pandai pula mengambil hati, yakni pengorbanan hartanya tidak ada bandingan dengan mana-mana wanita yang ada di dunia ini. Semuanya habis dikorbankan untuk Islam, untuk memajukan agama Allah. Sedangkan wanita lain bukan berkorban bila menjadi isteri kepada suaminya, seorang pemimpin dan pejuang. Mereka akan mengambil kesempatan mengumpulkan harta. Mereka akan menggunakan kedudukan dan pengaruh suaminya untuk hidup bermewah-mewah dan mengeksploitkan pengikut untuk diri dan keluarganya sahaja. Tapi hal itu sebaliknya kepada Siti Khadijah. Ia mengorbankan hartanya membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruzlah ke Gua Hira, dia bersusah payah mendaki bukit untuk menghantar makanan dan melihat keadaan suaminya. Susah payah dirasa bersama sehingga kemuncak ketaatannya ialah ketika sama-sama memakan rumput kering selama 3 tahun, yang akhirnya menjadikan Khadijah sakit-sakit dan terus meninggal dunia. Setengah isteri lain pula bukan ia yang menjaga dan mengambil berat tentang suaminya. Sebaliknya, suaminya pula menguruskan hal ehwal dirinya. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melupakan kemuliaan akhlak dan pengorbanan Siti Khadijah walaupun sesudah beristeri lain. Ini berdasarkan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terkenang Siti Khadijah setelah ia meninggal dunia. Dia beriman padaku di saat-saat orang lain kafir. Dia membenarkan aku di saat orang lain mendustakan aku. Dia menolongku dengan hartanya di saat orang lain tidak memberikan kepadaku. Dan Allah menganugerahkan anak kepadaku bukan dari isteri-isteri yang lain. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pula, Siti Khadijah mendapat kemuliaan dan pernah beliau mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari malaikat datang kepada Rasulullah memberitahu bahawa Allah telah mengirim salam kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khadijah, Jibril datang memberitahu Allah memberi salam kepadamu." Masya-Allah. Semoga kita dapat mencontohi wanita yang sesolehah ini dan secerdik ini.